سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله
كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين Sadaqallahul azim. Dan demi sesungguhnya sebelum mereka kami telah menguji kaum Fir'aun. Dan mereka pun telah didatangi oleh seorang Rasul, Nabi Musa yang mulia, yang memberitahu kepada mereka dengan katanya, Berikanlah kepadaku, wahai hamba-hamba Allah,
apa-apa yang menandakan kamu menerima kerasulanku. Dan sesungguhnya aku ini seorang rasul yang amanah, yang diutuskan kepada kamu. Dan janganlah kamu berlaku sombong takabur terhadap Allah. Sesungguhnya aku ada membawa kepada kamu mukjizat yang jelas nyata. Dan sesungguhnya aku telah memohon perlindungan kepada Tuhanku dan Tuhan kamu daripada kamu merejam atau menyakiti daku. Dan sekiranya kamu tidak mahu beriman kerasulanku, maka putuskanlah perhubungan kamu denganku. Jangan mengganggu daku. Setelah Nabi Musa berputus asa daripada iman mereka, maka ia pun merayu kepada Tuhannya lalu berkata, sesungguhnya orang-orang ini adalah kaum yang berdosa, yang telah sebati dengan kekufurannya, dan berhaklah mereka menerima balasan yang seburuk-buruknya. Lalu diperintahkan kepadanya, bawalah hamba-hambaku, pengikut-pengikutmu keluar pada waktu malam, kerana sesungguhnya kamu akan dikejar oleh Firaun dan orang-orangnya. Dan tinggallah laut itu dalam keadaan tenang terbelah, kerana sesungguhnya mereka yang mengejarmu itu ialah tentera yang akan ditenggelamkan sehingga binasa. Banyak sungguh kebun-kebun dan mata air mereka tinggalkan, dan juga berbagai jenis tanaman serta tempat-tempat kediaman yang indah mulia, dan juga kemewahan hidup yang mereka sekian lama menikmatinya. Demikianlah keadaannya hukum kami ke atas orang-orang yang derhaka. Dan kami jadikan semua peninggalan Firaun dan orang-orangnya milik kaum yang lain, yakni kaum Bani Israel. Mereka ketika dibinasakan itu tidak ditangisi oleh langit dan bumi atau penduduk keduanya. Dan mereka pula tidak diberi tempoh lagi. Dan demi sesungguhnya, kami telah selamatkan kaum Bani Israel dari azab yang menghina, dari tindakan Firaun. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sombong, takabur, lagi terbilang dari orang-orang yang melampaui batas dalam keganasan dan kekejamannya. Dan demi sesungguhnya, kami telah memilih mereka dengan berdasarkan pengetahuan kami menjadi lebih pangkatnya dari penduduk dunia pada zaman itu. Dan kami berikan kepada mereka melalui Nabi Musa berbagai mukjizat yang mengandungi ujian yang jelas nyata untuk melahirkan sikap mereka. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Ad-Dukhan. Surah yang ke-44 pada juzuk yang ke-25 bermula ayat 17 hinggalah ayat 33. Iaitu kisah yang menimpa, yang melanda Firaun dan bala tenteranya, dan kemenangan Nabi Allah Musa dan orang-orang yang beriman, dan pengajaran yang perlu diambil oleh seluruh manusia, kesudahan dan akibat orang-orang yang menderhaka kepada Allah dan Rasulnya, dan kesudahan manusia yang lalai dengan kehidupan dunia, yang leka, yang terpesona, yang alpa dengan perintah Allah dan ketaatan padanya, untuk bukan sekadar menjadi pengajaran kepada musyriki Mekah yang menolak dakwah Nabi SAW, yang menzahirkan kekufuran dengan segala kebodohannya dan mengabaikan hujah, keterangan dan kebenarannya. Maka Allah Ta'ala memberi contoh pada ayat yang ke-17 hingga ayat 33. Satu kaum yang besar yang membina tamadung yang agung, yang mempunyai bala tentera yang hebat, yang mempunyai sejarah yang tidak mungkin dilupakan oleh umat manusia dari dulu sampai sekarang, yang dipimpin oleh raja yang paling berkuasa, yang dianggap paling gagah, yang dianggap paling panjang usianya, dan raja yang paling kaya, yang menikmati segala kesenangan dan kemewahannya. Dengan sebahagian besar daripada nikmat-nikmat itu, sebahagian besar daripada kekayaan masih Allah Ta'ala tinggalkan untuk tatapan umum, bukan mayatnya sendiri, yakni mayat Fir'aun, sebagai tatapan sejarah yang berpanjangan, supaya manusia mengambil pengajaran dan mengambil pengiktibaran, supaya mereka tidak leka dalam kebenaran yang sudah pun diperlihatkan oleh Allah Ta'ala
di dalam dada Al-Quran yang jelas nyata ini, yang tiada keraguan padanya walau sedikit pun. Kata Allah, walaqad fatanna qablahum. Sesungguhnya kami telah mendatangkan ujian ini kepada kaum sebelum mereka, yakni sebelum musyrik Mekah ni. Kaum yang besar. Kaum Fir'aun, iaitu kaum Fir'aun. Wa ja'ahum rasulun karim. Dan datang kepada mereka seorang rasul yang amat mulia, akhlaknya, perilakunya, yang diketahui umum. Bila Nabi Allah Musa AS dibesarkan dalam istana Fir'aun. Sedangkan menjadi kebiasaan istana Fir'aun hanya melahirkan orang yang sombong. Orang yang berbangga dengan kedudukannya. Tiba-tiba Musa tidak begitu. Musa merendahkan dirinya, punya akhlak yang mulia. Kita tuan-tuan, kalau orang datang daripada bangsawan, tiba akhlaknya baik, kita akan cepat puji. Raja yang datang daripada istana, berakhlak mulia. Kadang-kadang ditunjukkan sikit je, kita dah puji seantero dunia. Kerana kebiasaannya, yang keluar dari istana ini orang yang sombong. Kebiasaannya. Orang yang memegah, yang tidak peduli kepada orang bawahan. Tiba-tiba datang seorang yang daripada istana yang terkenal kesombongan, bersifat humble, merendah diri, berakhlak mulia, bukan mencegah kemungkaran. Dia adalah Musa yang membesar dalam istana Fir'aun. Ketika mana manusia berputus harap daripada kebaikan yang datang daripada istana. Kerana yang datang daripada istana ialah kekejaman. Waktu itu, kita sebagai rakyat, kita melihat, kita berharap kebaikan daripada pimpinan yang ada kuasa. Andai kata kita hidup dalam negara diktator, kita seperti helpless, dah tak mampu nak harap apa-apa. Sebab kerjanya bunuh orang. Kerjanya mengambil harta manusia. Lalu apa yang agak-agak rakyat, orang bawahan harapkan? Melainkan mereka pasrah. Tiba-tiba lahir dari istana ini orang baik. Lahir daripada orang istana ini orang berakhlak mulia. Bukan membela orang yang lemah. Dia adalah Musa. Kali itu bila Allah Ta'ala menyatakan, ataupun hikmah Allah jadikan Musa keluar daripada istana Fir'aun. Dia bukan keluar daripada rumah Mahin. Dia dibesarkan di istana, berpakaian-pakaian istana, memakan makanan istana, bermain di kawasan istana. Tetapi dia mendatangi rakyat jelata. Macam saya katakan, kita dapat bayangkan kalau ada seorang raja, dia turun ke bawah, kita puji habis dia. Kita akan muliakan dia. Setakat kalau dia sekadar bertegur siapa, sudah pun kita agungkan dia. Apatah lagi kalau membantu dan menolong. Maka kata Allah, kami telah menguji kaum Fir'aun. Dan kami utuskan seorang rasul yang mulia, karim. An addu ilayya ibadallah. Di mana rasul yang mulia ini berkata kepada Fir'aun dan kaumnya supaya mengakhiri kezaliman, membebaskan Bani Israel. Kerana aku rasul yang diutuskan, yang dihantar oleh Allah SWT, sebagaimana firman Allah Ta'ala dan ayat yang lain. Fa'arsil ma'ana Bani Israel wala tu'adzibuhum qad ji'naka biayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda. Dan surah Taha ayat yang ke-47. Dan lepaskan Bani Israel bebas bersama dengan kami. Jangan lagi kamu menyeksa dan membuli mereka. Sesungguhnya kami telah mendatangkan kepada kamu dengan mukjizat daripada Tuhanmu. Maka sejahteralah kepada orang yang mengikut petunjuk. Bila Allah menyebut Nabi Musa berkata, an addu ilayya ibadallah, bebaskan seluruh Bani Israel yang telah kamu zalim. Kerana siapa pun yang berbuat zalim, dia tahu itu zalim. Siapa pun buat jahat, dia tahu benda itu jahat. Apatah lagi kalau membabitkan nyawa manusia. Maka Musa AS berkata pada Fir'aun, addu ilayya ibadallah, lepaskan seluruh hamba Allah yang kamu zalimi. Inni lakum rasulun amin. Kerana akulah rasul yang Allah utuskan, yang membawa amanah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa alla ta'lu, dan kata Musa lagi kepada Fir'aun dan kaumnya, wa alla ta'lu 'ala Allah, jangan kamu sombong sangat dengan Allah.
Inni atikum bisultanin mubin. Aku membawa kepada kamu mukjizat yang nyata. Bila Nabi Musa berkata kepada Fir'aun dan kaumnya yang paling resis di dunia, sebab mereka menganggap Bani Israel sebagai hamba mereka sahaja. Fir'aun dan rakyatnya yang bernama Aqbab atau Kipti, bangsa Fir'aun, yang disebut juga kaum Fir'aun. Mereka bersepakat membuli Bani Israel, mempekerjakan Bani Israel tanpa upah yang sepatutnya, membiarkan mereka kelaparan, membunuh anak lelaki mereka, membiarkan hidup anak perempuan mereka. Bahkan mereka membebankan kerja yang berat sehingga ramai yang mati. Bahkan dikatakan waktu membina piramid paling besar di Gizah dan mengorbankan hampir 100,000 orang. Mati kerana apa? Kerana tak diberi makan. Dia tak diberi upah. Dia menjadi buruh paksa. Sebagaimana kita baca kisah sejarah Jepun dulu yang membina rel kereta api di Burma yang disebut landasan maut, yang berpuluh ribu mati. Diambil orang Malaysia, diambil orang Inggeris, diambil tentera Gurkha, dipaksa membina landasan kereta api di Burma oleh Jepun untuk mengangkat biji dan juga galian sehingga menyebabkan kematian puluhan ribu, dek kebuluran. Sebab dia suruh kerja sepenuh masa, dia tak beri makan. Ini persis cerita Firaun dalam membina piramid. Maka Nabi Allah Musa berkata, wa alla ta'alu 'ala Allah. Jangan kamu sombong. Sombong pertama ialah menolak kebenaran yang dibawa tentang kerasulan Nabi Allah Musa dan tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Dan sombong yang kedua ialah meneruskan kezaliman dengan membunuh Bani Israel. Dan sombong mereka yang ketiga, usaha mereka untuk membunuh Nabi Musa. Ini kesombongan-kesombongan. Sombong mereka pada Allah, menolak kebenaran. Sombong mereka kepada Musa sehingga ingin membunuhnya. Dan sombong mereka kepada Bani Israel dengan terus membuli mereka dan berlaku zalim pada mereka. Lalu Musa beri peringatan, wa alla ta'lu 'ala Allah. Jangan sombong dengan Allah. Kerana semua benda itu baik berkait dengan Allah, berkait dengan Rasulnya, berkait dengan hamba Allah, semua berkait dengan Allah. Maksudnya itu perintah Allah. Seorang bila dia menzalimi hamba Allah, dia juga telah mengingkari perintah Allah supaya jangan menzalimi sesiapa. Seorang yang menolak Rasul, dia juga telah menolak perintah Allah yang suruh manusia beriman dengan Rasul. Dan seorang yang menolak perintah Allah, maka dia juga telah melakukan kezaliman dalam menolak perintah Allah. Artinya apa pun kembali pada Allah, hukum dan azabnya. Kemudian kata Nabi Allah Musa, inni atikum bisultanin mubin. Aku bawa mukjizat yang pelbagai, yang berupa tongkat, tangan dan segala mukjizat yang pelbagai yang kamu lihat. Jelas nyata. Belalang, darah, kutu, ribut taufan, kemarau, tongkatnya, tangannya. 9 mukjizat. Yang Firaun tidak mampu untuk menandinginya, apatah lagi mengalahkannya. Waktu kali pertama Firaun tengok, dia kata sihir dan dia menyangka dia mampu melawannya. Maka dihimpunkan bala tentera di kalangan ahli sihir. Pada penyokongnya, tiba-tiba ahli sihir sendiri mengaku ini bukan sihir. Yang menjadikan ahli sihir lain tersingkap untuk dapat membezakan sihir dengan mukjizat. Yang berkesudahan dengan berimannya ahli sihir. Maka Firaun tak ada helah lain. Firaun senjata dia tuduh Musa ahli sihir. Tiba-tiba ahli sihir bukan sekadar kalah, bahkan beriman. Nak cakap apa lagi? Firaun cakap apa? Melainkan merancang membunuh Musa. Sebab tuduhan tak jalan. Tuduhan yang tidak benar itu dengan cepat dipatahkan. Dengan berimannya ahli sihir dan kalahnya ahli sihir. Dan pengakuan ahli sihir ini bukan sihir. Yang datang ini ialah satu keajaiban. Sebab itu Musa kata bisultanin mubin. Satu keterangan yang amat nyata. Sehingga kamu tak boleh kata apa lagi. Tak boleh kata ini sihir atau pembohongan. Tak boleh cakap apa. Tak boleh berkata apa-apa dan menolak. Kemudian kata Allah. Ketika mana Nabi Allah Musa berkata, maka Fir'aun mula mengancamnya. Ingin membunuhnya. Lalu kata Nabi Allah Musa, wa inni uthtu bi rabbi wa rabbikum antarjumun. Aku berlindung dengan Tuhanku dan ia juga Tuhan kamu. Antarjumun.
supaya kamu tidak menyakiti aku. Menjadi kebiasaan bila mereka benci seorang, mereka merejamnya. Rejam, iaitu mereka pakat baling batu, cara rejam. Dengan mengusir. Membaling batu dengan maksud mengusir dan menghinanya. Maka Nabi Allah Musa memperingatkan kepada Firaun, jangan kamu terfikir untuk menghina aku, merejam aku, menghalau aku. Maka aku berlindung kepada Allah. Dan kita dah sebut semua ini. Ini doa untuk kita berlindung kepada Allah bila mana ada orang nak menyakiti kita. Itu doanya, inni ustu bi rabbi wa rabbikum antarjumun. Doa ni kita baca kalau ada orang yang nak menyakiti kita. Ada orang yang nak membuli kita atau sebagainya. Yang bermaksud, aku berlindung dengan Tuhanku dan Tuhanmu daripada kamu menyakiti aku. Antarjumun. Kata daripada rajam. Wa illam tu'minuli. Wa illam tu'minuli. Kalau kamu tetap memutuskan tidak mau beriman. Fa'tazilun. Maka biarkan aku dengan dakwah aku. Baik, kalau kamu tak nak beriman, okey, itu hal kamu. Tapi biarkan aku terus menyeru manusia kepada Allah yang satu. Contoh dalam Islam, bila Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa inni rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku ini pesuruh Allah. Fa in fa'alu dzalik faqad asamu dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka melakukan demikian, terpelihara harta dan nyawa mereka. Baik, Nabi kata umirtu an uqatila, aku diperintahkan bagi memerangi. Perkataan uqatila. Maksudnya ialah kalau sekiranya Islam ini disebarkan, tiba-tiba disekat. Tiba-tiba ada pemerintah, ada orang berkuasa menyekat, Islam dia disebarkan, waktu itu aku diminta memerangi mereka. Sebab semua orang berhak mendengar kebenaran tanpa ada yang menghalang. Kan itu kita baca sejarah, sebagaimana kita ulang bila Islam tersebar di negara, yang dalam banyak negara, bila pemerintahnya tidak menghalang. Macam bila Islam tersebar di China pada kurung yang ke-7. Mendahului kita Islam masuk kurung ke-13 atau ke-14. Merujuk Batu Bersurat ke-13. Merujuk Sejarah Melaka kurung ke-14. Islam masuk ke China kurung ke-7. Waktu datang pendakwah Islam bernama Sa'ad bin Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, yang dihantar oleh Uthman bin Affan, Maharaja China tak halang, Maharaja China silakan, bahkan dia beri hadiah tanah untuk mereka membina masjid di Guangzhou, antara masjid sejarah masjid yang pertama di China. Dibina masjid tersebut dan diberi tanah. Raja China beri tanah dan tak halang, dakwah lah. Tak ada masalah. Maka ketika itu tidak boleh diperangi. Sebab pemerintahnya membuka jalan dakwah. Dia tak beriman, itu hal dia. Maka ini yang disebut oleh Musa, wahai Fir'aun, kalau kamu tak nak beriman, tak apalah. Sebab asas iman tak boleh paksa. Tetapi fa'tazilun, biarkan aku mengembangkan dakwah. Sebab kita dah sebut asas Islam tidak boleh dipaksa. Bukan sekadar tak boleh paksa orang memeluk Islam. Itu satu hal. Demikian juga Islam ini wajib disampaikan pada semua orang. Kalau ada yang menghalang, maka barulah berlaku perang. Kalau tidak dihalang, kita tak boleh perang. Sebarkan dengan aman. Kerana Islam agama aman. Sesuai dengan namanya Islam. Yang membawa as-salam. Kalau negara tadi, macam contoh Islam masuk ke Malaysia, ada perang? Tak perang. Sebab rajanya kata silakan. Bukan rajanya memeluk Islam. Bukan Islam masuk di Indonesia, apakah melalui perang? Bagaimana Belanda serang? Tidak. Juga melalui dakwah. Sebab tak ada masalah. Jadi asal Islam tadi, kalau sekiranya ada yang menyekat, barulah diperangi. Kan itu disebut kata uqatilah. Kata uqatilah kalau kita mengaji nahu atau sarah, memberi maksud bila diperangi, maka kita pertahankan diri untuk sebarkan kebenaran. Sebab saya katakan rakyat, manusia semuanya berhak untuk mendengar kebenaran. Sama ada mereka pilih atau tidak, itu hal yang lain. Kalau sekiranya kerajaan itu tidak menghalang apa-apa, maka kita tidak boleh memerangi kerajaan tersebut. Maka Musa berkata pada Fir'aun, kalau kamu tidak mau beriman, kamu dan kaummu, fa'tazilun, maka biarkan aku dengan dakwahku dan hentikan kezaliman. Fada'a rabbahu, dan Musa berdoa kepada Tuhannya, anna ha'ula'i qaumun mujrimun,
mereka tetap melakukan jenayah dan kezaliman. Bukan sekadar menghalang Musa, meneruskan membunuh Bani Israel. Kali pertama mereka membunuh kerana takut lahir seorang yang akan menentangnya. Ternyata yang lahir itu ialah Musa yang dibesarkan di istana. Dan yang kedua, kali kedua mereka nak membunuh untuk mengurangkan penyokong Nabi Musa. Kerana Bani Israel ketika itu jumlah mereka seramai 620,000 mengikut beberapa catatan sejarah. Tidak termasuk orang tua yang umur 60 ke atas dan kanak-kanak serta wanita. Ini jumlah lelaki. 620,000 orang. Jumlah ini yang dibawa oleh Musa keluar daripada Mesir. Namun dari sudut jumlah, kebanyakan para muhakkik mufassirin menyatakan tidak ada dalil yang sahih hal itu. Ini cuma pandukan pada sumber-sumber sejarah. Sebagaimana disebut oleh Imam As-Suyuti dalam tafsirnya, Ad-Durrul Manthur fi Tafsir Ma'thur. Ketika mana menyatakan jumlah pemuda dan pahlawan Bani Israel, penyokong Nabi Musa, waktu itu 620,000 orang. Tidak termasuk wanita, tak kira wanita tu. Kanak-kanak dan orang yang berusia 60 tahun ke atas. Sebab biasa 60 tahun, warga emas ni. Ni kalau naik feri pun separuh harga. Dia dah tak wajib perang. Ini dah kira kategori tua. Dia beri keuzuran. Maka ini jumlahnya. Lalu Fir'aun merancang untuk mengurangkan penyokong Nabi Musa dengan membunuhnya. Kali ini apa yang Fir'aun cuba rancang tak berjaya. Kali pertama ya mereka bunuh ramai lelaki, tinggal anak perempuan. Kali kedua mereka tidak berjaya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Fa'asri bi'ibadi, bawa keluar hamba-hambaku pada waktu malam. Lailan, pada waktu malam. Innakum muttaba'un, kamu nanti akan diekori. Baik, bila Allah perintah pada Musa, asri ni berjalan malam, keluar malam. Kumpulkan semua Bani Israel, malam berangkat keluar. Perkataan lailan mengambil masa yang paling singkat malam hari. Tak kira mana waktu paling singkat. Waktu di mana Fir'aun tengah leka. Ya, kerana sifat malam ni masing-masing buat kerja sendiri. Orang tak merancang nak buat kerja hal orang lain. Kerja sendirilah. Kita rehat, penat kerja siang hari. Penat urusan siang hari. Maka Allah perintahkan. Bahkan kita dapati perintah Allah supaya lari kepada setiap Nabi-Nabi dan menghadapi kaum lain semuanya bermula malam atau sebelum subuh. Maka dalam kategori malam lagi, sebagaimana kisah kaum Nabi Lut, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Lut AS juga diperintahkan lari pada malam hari. Sebelum subuh. Maka pilihlah waktu malam, sebahagian malam untuk keluar. Innakum muttaba'un, kamu akan diikuti. Sekarang saya menyatakan, Fir'aun waktu itu ikut Bani Israel seramai 1,000,000 orang tentera berkuda. Alfu alfin hisan atau faris ala hisan. 1,000,000 tentera berkuda. Macam saya sebut jumlah bilangan tadi. Dalam Quran tak sebut berapa. Tetapi secara gambaran umum, dah negaranya besar. Pasti bala tenteranya juga besar. Kita ambil contoh kalau kita sebut hari ini negara China. Barangkali tenteranya 3-4 juta orang. Kalau negara kecil macam kita Malaysia, mungkinlah kita kata 100-200 ribu orang. Negara-negara besar yang punya tamadun, kerana Mesir waktu itu negara besar, memiliki empayar yang besar. Pasti bala tentera dia pun besar. Berapa kita tak tahulah. Allah Ta'ala tak sebut jumlah tadi. Tapi cukup kita mengetahui kalau namanya negara, namanya tentera, pasti gagah, kuat dan ramai. Tak perlu disebut angka. Dan kalau disebut yang lagi, pasti jumlah mereka sedikit dan lemah. Maka kata Allah Ta'ala, kamu akan diekori. Watrukil bahra rahwa, biarkan laut itu terbentang luas. Ketika mana Nabi Musa lagi bersama dengan Bani Israel. Dan kita dah cerita kisah bagaimana baginda Musa lagi AS sama dengan Bani Israel. Bersama dengan seorang yang berada dalam kabinet Fir'aun yang beriman. Dan mereka lari ke muka laut. Ketika berada di muka laut, Bani Israel terputus akal. Nak lari ke mana lagi laut depan? Maka Nabi Allah Musa menenangkan mereka dengan berkata, Kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Kamu jangan bimbang, Allah bersamaku, dia akan beri aku jalan keluar. Ini keyakinan Musa. Contoh kita kalau tengok laut sebagai jalan keluar, tak mungkin kita nampak jalan keluar. Tapi Allah nak ajar kita, ketika mana kita buntu pada jalan keluar, yakin ada jalan keluar.
Kadang-kadang kita bila hadapi masalah, kan nampak macam buntu. Diri tegak, macam tak ada jalan keluar ni. Macam tak dapat selamat ni. Maka kisah Musa, waktu mereka semua bergerak, tiba-tiba dia di hadapan mereka cuma laut yang luas. Kapal tak ada, bot tak ada. Bukan pandai berenang dengan anak-anak, nak berenang macam mana? Buat anak-anak kecil, buat bini. Kalau kita pandai berenang pun, tak tega nak melintas isi kita tak pandai berenang. Isteri kita masak mungkin pandai, berenang tak pandai. Anak kita pula yang kecil macam mana? Ini bukan kolam, 4 kaki setengah. Ini laut. Bukan suruh berenang tepi tu, ke tengah. Nak sampai ke hujung sana. Kalau saya kata, kalau pun kita pandai berenang, seorang dua pandai berenang, tetap rasa macam tak guna kita berenang, anak bini kita tinggal kat sini. Mati sekali lah. Tapi Musa berdiri tegak di hadapan mereka sambil berkata, kalla, jangan berfikiran negatif. Inna ma'iya Rabbi. Bersama aku ada Tuhan. Dia akan tunjuk aku jalan. Sebab itu orang beriman, dalam ayat ini Allah ajar kita. Kita orang beriman. Jangan pernah melihat masalah itu tak boleh selesai. Jangan pernah tengok itu. Sentiasa yakin masalah boleh selesai. Berdiri minta petunjuk dari Allah. Dan meyakini akan ada jalan keluar. Ada orang yang tak beriman memang nampak habis kabur, blur. Orang beriman tak. Mereka melihatnya dengan keyakinan mereka pada Allah. Lalu Allah perintahkan Nabi Musa supaya memukul tongkat. Pukul tongkat. Pun tak nampak kaitan pukul tongkat. Apa logiknya pukul tongkat dengan laut terbelah? Secara logik tak ada. Secara logiknya tak ada. Kalau Allah kata, wahai Musa jangan bimbang, nanti aku hantar bot besar satu. Nampak logik? Bot besar. Hantar kapal selam ke? Tapi disuruh Nabi Allah Musa, idrib bi'asak. Pukul. Ambil tongkat kamu pukul. Fanfalaqal bahar. Maka laut mula terbelah. Tuan-tuan, pukul tadi sebagai asbab, ikhtiar. Ikut mana pun kita ikhtiar. Tuan-tuan, kadang-kadang, kalau kita tengok logik ikhtiar, kalau orang jenis hafal Quran, kalau dia tak ingat dia macam dia waktu menung, dia gerak-gerak tangan sikit. Dia macam datang balik ayat Quran. Kadang-kadang macam ketuk-ketuk. Macam tengah termenung tu datang idea. Padahal tak ada kaitan ketuk meja dengan idea. Tapi demikian kita mengambil satu sebab sikit. Sebab kecil. Maka datang idea. Tuan-tuan kan kalau tengah buntu cari idea, kita pun termenung. Sambil tangan patah, dapat idea. Padahal tak ada kaitan tangan tu patah dengan idea. Tapi demikian satu gerakan memecahkan kebuntuan. Berfikir. Kita perlu gerak sikit. Dia akan pecahkan kebuntuan. Maka Musa AS pukul tongkat, laut terbelah. Bila laut terbelah, melintas. Maka Musa dia nak pukul sekali lagi supaya laut ni tertutup. Allah kata jangan. Watrukil bahra rahwa. Biarkan laut itu terbuka. Biarkan. Kenapa? Musa AS waktu laut terbelah, dia fikir bila dia dah masuk, pukul cepat, tutup dan dia selamat. Tak, Allah nak binasakan Firaun. Biar Firaun masuk perangkap tu. Musa AS hanya menginginkan supaya dia selamat dan Bani Israel selamat. Tapi Allah mengendaki dia binasakan untuk selamat yang betul. Contoh kalau Firaun kejar dengan bala tentera. Musa pun lintas laut. Musa pukul sekali, laut terbuka, tutup. Pukul sekali, laut tertutup, maka Musa selamat. Firaun tunggu kat seberang. Apakah Firaun akan biarkan? Dia akan cari jalan untuk datang. Takkan selamat. Allah beri keselamatan yang betul-betul selamat. Kerana Allah musnahkan Firaun dengan bala tentera dan dilihat oleh mata kepala Bani Israel mati. Bukan lagi dengar orang kata mati. Memang mereka tengok. Supaya mendatangkan rasa aman yang paling maksimum. Maksimum. Contoh kita lah kalau takut satu binatang. Contoh takut tikus lah. Takut tikus. Pukul dah tadi. Tapi tiba hilang dia tikus. Tuan-tuan amang tak? Takut hidup lagi ni. Tapi kalau kita pukul memang confirm nampak dia mati. Kita pun aman. Tak ada dah tikus kata kita. Itu pun tikus lah. Jangan kata kalau orang jahat. Maka Bani Israel Allah nak beri aman supaya mereka tengok dengan mata kepala mereka sendiri. Firaun tu mati. Bala tenteranya tenggelam. Maka kata Allah, watrukil bahra rahwa. Biarkan laut itu terbuka sampai Firaun masuk. Biarkan. Maka Musa jalan. Ini kerana tentera Musa ataupun Nabi Allah Musa jalan kaki. Firaun ni naik kuda. Duk fikir kuda kan laju. Pasti sempat hambat.
Kalau itu Musa nak tutup laut tu cepat-cepat. Allah kata jangan. Jalan je. Tiba-tiba tentera Fir'aun mereka kebingungan seketika. Kalau mereka tak bingung, mereka terus kejar, mereka sempat. Terkejut tengok laut terbelah. Dan terkejut melihat bagaimana lorong-lorong dia dibentuk. Dan terkejut bagaimana kali pertama dalam sejarah manusia tak pernah berlaku, laut tu terbelah. Kali pertama kata Ibn Abbas, daratan laut menerima cahaya matahari. Kali pertama. Daratan laut, maksudnya laut tu dalam itu, terima cahaya matahari. Tuan-tuan tahu cahaya matahari bila kena air, dia blok lah. Kali pertama. Maka Fir'aun pun terkejut, dia pun tak pernah tengok. Kita kan kalau satu benda tak pernah tengok, tenganga dulu. Tenganga dulu, termenung dulu. Tu kan ni? Macam mimpi. Tak percaya. Dekat itu Fir'aun melambatkan tentera dia. Tapi bila tengok semua Bani Israel sampai semuanya, confident dia, selamatlah ni. Kamu dulu tengok Bani Israel itu lintas dulu. Macam tak percaya, takut. Dia orang kena gulung. Dia orang kena gulung. Macam kita tengok orang melintas jambatan lah. Melintas, tengok selamat tak selamat. Sebab jambatan tu tak berapa kuat. Kita biar semua orang pergi belaka, barulah kita berani. Fir'aun dibiarkan semua Bani Israel pergi belaka, sebab dia pun takut. Oh selamat semua, baru dia pergi. Dia lupa dia masuk dalam perangkap. Dia lupa. Kan itu kata Allah, watruki bahra rahwa, biarkan laut itu terbuka, biarkan. Jangan buat apa-apa wahai Musa. Innahum jundum mughraqun, kerana mereka semua tentera yang akan tenggelam. Jundum mughraqun. Kemudian kata Allah, kam taraku min jannatin wa uyun, lihatlah kematian Fir'aun dan bala tenteranya. Berapa banyak dia meninggalkan kebun-kebun dan mata air. Ini nak cerita kayanya Fir'aun dan bala tentera dia. Bukan Fir'aun je kaya, tentera kaya. Dalam hierarki sosial Fir'aun, yang tertinggi namanya Fir'aun, yang kedua tentera. Yang ketiga peniaga, yang keempat petani. Kita kan belajar hierarki sosial. Orang nombor dua kaya, nombor tentera. Macam kita sekarang, kalau hierarki sosial kita, yang pertama kita sebut orang yang paling kaya, okeylah, ni kalangan raja. Yang kedua korporat. Korporat. Kemudian last sekali orang kerja kerajaan. Dia punya hierarki sosial. Siapa paling kuat? Dalam hierarki sosial Fir'aun, yang kedua kuat ialah bala tentera. Lalu Allah cerita, kam taraku min jannatin wa uyun. Banyaknya kekayaan yang mereka tinggalkan berupa kebun-kebun dan sumber-sumber mata air. Wa zuru'in, dan tanam-tanaman. Wa maqamin karim, dan kedudukan yang mulia. Dan perkataan maqamin karim juga memberi maksud istana-istana yang indah. Maqam, tempat tinggal. Tetapi bila kita mati, bila itulah kita tinggal. Apa yang kita tinggal? Iaitu segala kemewahan kita, tempat tinggal kita, segala aset-aset kita. Wa na'matin kanu fiha fakihin, dan segala nikmat-nikmat yang dengannya mereka berseronok, mereka bergembira. Ini Allah menceritakan bagaimana kebun-kebun mereka, bagaimana sumber-sumber air mereka, bagaimana kedudukan dan pangkat mereka, bagaimana nikmat-nikmat yang pelbagai yang dinikmati oleh mereka, yang mereka bergembira dengannya. Fakihin, fakih maksudnya berseronok. Seronok dengan nikmat. Kadzalik, demikian kehancuran mereka. Wa awrathnaha qauman akharin, dan kekayaan itu akhirnya diwarisi oleh orang yang masih hidup. Siapa? Bani Israel. Ini kerana bala tentera Firaun semua mati. Semuanya tenggelam, yang timbul cuma Firaun. Yang lain semua tenggelam, macam cerita Titanic lah. Titanic kan tenggelam. Tak ada yang timbul, tenggelam semua. Yang selamat tu yang duduk atas kapal tu lah, yang mayat-mayat habis. Macam cerita kapal selam Indonesia yang tenggelam, habis dengan mayat-mayat. Mana timbul? Kos nak apungkan kapal selam tu, mahal pada kapal selam. Kos nak keluarkan mayat, mahal pada kapal selam. Akhirnya, biar kubur dalam tu. Macam kapal selam Kursk di Rusia yang mengorbankan beratus anak kapal pun tak boleh keluar. Duduk dalam tu. Tentera Firaun sama. Ditenggelamkan dan tak timbul. Yang timbul cuma Firaun. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Yunus. Kenapa? Sebagai satu yang akibat pada manusia. When Allah Ta'ala menyebutkan, Allah Ta'ala sebut, lalu kami selamatkan mayat Firaun. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah. Supaya menjadi pengajaran orang-orang hidup selepasnya.
Hari kita hidup hari ni dapat tengok bangkai Firaun. Saya berpeluang tengok sekali. Sahabat-sahabat kita yang pergi melawat di Museum Ramses di Tahrir menempatkan mayat Firaun. Tengok mayat Firaun. Yang Allah Ta'ala kekalkan. Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan jasadmu wahai Firaun. Allah cuma sebut satu jasad je sama. Yang tentera lain semua tenggelam. Innahum jundum mughraqun. Mereka semua tentera tenggelam tak timbul-timbul. Macam saya bagi contoh beberapa cerita yang tenggelam memang tak timbul lah. Dia terus diabadikan atau disemadikan dalam laut. Lalu tinggallah segala kekayaan mereka, tinggallah segala kemewahan mereka, segala nikmat mereka yang diwarisi oleh orang yang masih hidup. Siapa hidup? Bani Israel. Kemudian kata Allah, "Fama bakat alaihimus sama' wal ard wa ma kanu munzarin." Dan mereka tidak ditangisi oleh langit dan tidak juga bumi. Kalimah ini kata ulama untuk menandakan kematian yang tidak dipeduli. Contoh kalau orang samsing jahat, kalau orang samsing mati, orang jahat mati, siapa peduli? Biarlah dia mati. Tak ada orang nak menangis, tak ada orang nak simpati. Dek Fir'aun zalim dan melakukan kerosakan, maka Allah gambarkan kematian mereka tak ada orang nak tangisi. Tak ada orang nak kasihan. Tak ada orang pun nak simpati. Dek jahat mereka, bahkan langit dan bumi pun tak nak menangis untuk mereka. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW. Dalam hadis, contoh kalau sekiranya yang mati itu orang beriman, maka langit dan bumi akan menangis. Dalam hadis disebut, "Ma min mu'minin mata fi gharbatin ghabat fiha bawaqih illa bakat alaihi as-sama'u wal ard." Mana-mana orang beriman mati di tempat tidak ada orang yang menangisinya, maka langit dan bumi akan menangisinya. Ini kelebihan orang yang mati dalam keadaan terasing. Contoh, tuan-tuan kita duduk Malaysia, keluarga kita pun orang Malaysia. Tiba-tiba kita mati di tempat tak ada keluarga kita. Kalau kita mati tempat tak ada keluarga kita, dengan bahasa mudah, tak ada orang menangis untuk kita lah. Sebab orang tak kenal. Maka Allah jadikan langit dan bumi menangisi dia. Katakan ada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, saudara kita daripada Bangladesh, Indonesia. Kau dimati kat Malaysia, orang Malaysia nangis tak? Tak nangis sebab kita bukan saudara dia. Dan dia duduk jauh daripada saudaranya. Tapi kalau dia beriman, langit dan bumi akan menangisi dia. Kalau dia orang beriman. Bukan disebut dalam satu asar. Bila disebut dalam satu kisah, bila orang yang baik, orang beriman mati dalam keadaan taubat. Dan tidak ada yang menangisinya, dia jauh daripada orang yang dikenalinya. Maka Allah hadirkan orang-orang yang, ataupun Allah hadirkan di kalangan hamba-hambanya yang menyerupai orang-orang yang disayanginya untuk menyayanginya, untuk menangisi dia. Sebenarnya kita sebut dalam kitab Tawabin oleh Imam Ibn Qudamah. Kenapa? Orang beriman tetap akan ada yang menangisinya. Disebut dalam hadis yang lain, diriwayatkan, kata Mujahid, Imam Mujahid, ulama tafsir, "Innas sama'a wal arda yabkiyani 'alal mu'minin arba'ina sabahan." Kalau orang beriman itu mati, langit dan bumi akan menangisi kematiannya selama 40 pagi, 40 hari. Dan kata Ali dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Innahu yabqi 'alaihi musallahu minal ard wa mas'adi amalihi minas sama'." Sesungguhnya bila seorang itu mati, maka bumi, orang beriman mati, bumi tempat dia sujud solat menangis dan langit tempat amalannya naik menangis. Itu yang dimaksudkan bahawa langit dan bumi menangis untuk beriman. Tapi orang kafir tidak. Dan disebut juga daripada Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslim illa lahu babani fis sama', babun yanzilu minhu rizquhu wa babun yadkhulu fihi amaluhu wa kalamuhu fa idza faqada baqiya alaihi." Wa tala hadhihi ayah. Sesungguhnya orang beriman, orang Islam itu ada dua pintu di langit untuknya. Satu pintu yang turun rezekinya dan satu pintu lagi yang naik amalannya. Dan bila tidak didapatinya, maka kedua pintu ini menangis untuknya. Di langit dan bumi menangis disebabkan kematian orang beriman. Itu orang beriman, kalau orang kafir tak ditangisi. Bahkan diceritakan bila Umar bin Abdul Aziz wafat, dalam manaqib Umar bin Abdul Aziz, maka hujan turun sehingga 40 hari. Dek kemuliaannya, sebagai satu kemuliaan, sebagai gambaran tangisan. Kerana itu bila Allah sebut dalam Quran di sini, "Fama bakat alaihimus sama' wal ard wa ma kanu munzarin."
Dan kematian Fir'aun dan bala tenteranya tidak ditangisi oleh langit dan bumi. Bahkan tidak ada yang simpati padanya. Mafhum mukhalafah, kalau yang jahat tidak ditangisi, maknanya yang baik ditangisi. Mafhum mukhalafah, mafhum, kepahaman sebaliknya. Kalau Allah kata, ini kematian Fir'aun dan bala tenteranya tidak ditangisi oleh langit dan bumi. Maksudnya apa? Kalau orang soleh, ditangisi. Kalau orang soleh, ditangisi oleh langit dan bumi. Kenapa? Adapun bumi, tempat disujud pada Allah. Maka tak ada lagi tempat orang ni sujud. Kerana tempat kita sujud ni dia saksi kepada kita di akhirat kelak. Maka tempat sujud ni merindui dulu ada fulan bin fulan sujud di sini. Dia dah tak ada dah. Dia dah mati. Maka dia menangisi. Dan saya katakan pintu langit di mana naik amalan dia. Dan kata-kata baiknya pun sudah ditutup. Tak ada dah. Dia dah mati. Amalannya tak naik lagi. Maka pintu langit tadi menangisi. Kerana tak lalu lagi padanya amal-amal yang baik, perkataan-perkataan yang baik. Ini beza orang beriman dengan orang kafir. Orang kafir tidak akan ditangisi oleh mereka. Dan mereka ini juga kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma kanu munzarin, mereka tidak akan diringankan azab mereka, tidak akan diberi lagi peluang untuk mereka hidup. Kemudian kata Allah, walaqad najjayna bani Israila minal azabil muhin. Sesungguhnya kami telah menyelamatkan Bani Israel daripada kesengsaraan yang menghina, iaitu kejahatan Fir'aun dan bala tenteranya. Min Fir'aun, daripada Fir'aun, innahu, sesungguhnya Fir'aun itu kana alian, seorang yang sombong. Minal musrifin, dan melampau kesombongannya. Tentang sombong satu hal. Melampau pula kesombongan, apa maksud melampau? Membunuh, menjahanamkan dan membinasakan. Ini melampau. Ada orang sombong tapi dia tak aniaya kita, sombong dia lah. Dia cuma angkat hidung dia tinggi sikit pada kita. Tapi dia tak adalah menganiaya kita, dia tak ambil harta kita. Tapi dia sombong. Ada orang yang disebut musrif. Melampau sombong, dia tak cukup sombong, dia gunakan kuasanya untuk menyakiti kita. Untuk menzalimi kita, mengambil hak kita. Maka ini disebut aliyan minal musrifin. Walaqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin. Kami telah memilih Bani Israel pada zaman mereka. Dia ujian yang mereka tempuh dan keimanan mereka kepada Musa menjadikan mereka Bani Israel yang terpilih. Sebagaimana Allah sebut ayat yang lain, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang aku berikan ke atas kamu dan aku lebihkan kamu berbanding umat sezaman dengan kamu. Kenapa Bani Israel dilebihkan? Maka Allah sebut, wa atainahum, kami berikan kepada Bani Israel minal ayat ma fihi bala'um mubin, segala tanda-tanda kebesaran Allah melalui Nabi Allah Musa AS. Kami berikan kepada mereka segala kebesaran, segala kemuliaan, mukjizat-mukjizat, ma fihi bala'um mubin, sebagai satu ujian pada Bani Israel. Kerana Bani Israel juga terbahagi pada beberapa golongan. Satu yang beriman kepada Musa. Berimanlah tanpa ada sebarang keraguan. Satu lagi tidak beriman. Yang dipimpin oleh Musa Samiri. Bahkan menyembah patung anak lembu. Dan satu lagi golongan tengok siapa kuat. Dia tengok siapa kuat. Musa kuat ke? Yang lawan Musa kuat. Ini golongan lalang. Kalau kita sebut ini golongan lalang lah. Duduk tengah-tengah tengok siapa kuat. Kalau ketika mana melihat Musa kuat bersama Musa. Nampak Musa lemah bersama siang. Maka ini tiga kelompok Bani Israel. Kalangan mereka ada yang beriman, yang tidak ragu-ragu. Maka mereka lah dengan ujian yang mereka lalui, lepas dan lulus. Mereka tengok segala kemusnahan Fir'aun dan bala tenteranya. Mereka melihat mukjizat kebenaran Nabi Musa, lalu mereka beriman tanpa ragu-ragu. Tapi di kalangan mereka ada yang tidak. Bukan saya katakan menyembah patung lembu. Buat patung lembu daripada emas yang mereka ambil daripada bangsa Kipti. Sebab orang Kipti ni jahat juga, tapi dalam masa sama, bila mana Bani Israel yang baik-baik dengan mereka, bila majlis kahwin, mereka pinjam barang kemas. Untuk menggayakan. Setengah ulama mengatakan harus meminjam barang kemas. Kadang-kadang kita nak beli, tak mampu beli, pinjam je lah. Sebab nak pergi kenduri ni makan puluk. Sebab makan puluk dalam masa sama nak tunjuklah emas kita. Taklah macam lekeh sangat. Ya. Pinjam sampai ke siku je tak banyak pinjam. Sewa ke apa benda ke. Dia jadi satu budaya. Sebab sikap perempuan suka berhias. Maka harus seorang tu meminjam emas untuk berhias.
Meminjam apa pun untuk dia berhias. Pada benda yang dibenarkan bagi wanita. Tapi mereka olok-olok pinjam, kononnya nak ke jamuan kenduri, rupanya mereka nak merompak. Pinjam, mereka dah tahu mereka akan lari. Lalu bila mana mereka lari, mereka bawa emas sekali. Lalu gua emas tadi dihimpunkan oleh Musa Samiri, dibakar membentuk patung anak emas. Lalu mereka menyembahnya. Ia bermula kerana kejahatan mereka ambil emas curi. Supaya kita tahu, ni curi dengan orang kafir pun tak boleh. Kita kan kata bila sebut curi dengan orang kafir, tak apa Ustaz, harbi. Tak boleh. Mencuri itu bukan watak orang Islam. Walaupun pada orang kafir yang musuh Islam, kita tak curi. Kita tetap ada akhlak baik. Kita kalau pinjam bayar, walau Yahudi. Kena bayar. Tak boleh sebab ada golongan ni buat macam ni, maka kita dah sebut kejahatan akan menyebabkan kejahatan yang lain. Dia mereka ambil ni, akhirnya mereka menyembah apa yang mereka ambil. Sehingga mereka dibinasakan dengan kejahilan mereka tadi. Maka Allah uji. Sebahagian beriman, sebahagian tidak. Maka Allah memilih di kalangan mereka, Bani Israel siapa? Yang lulus dengan ujian, yang melihat mukjizat sebagai pertolongan Allah dan sebagai kerasulan Nabi Musa AS. Lalu mereka beriman tanpa ragu-ragu. Maka ini Bani Israel pilihan Allah Ta'ala pada zaman mereka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.